Tapi hari ni berlaku pendedahan tuan-tuan. Saya cerita pasal apa orang kata, pasal sampul Nick Abdoh. Ingat saya kata Nick Abdoh buat apa sampul tu? Dan saya kata ada kemungkinan. Saya tak tuduh ya. Saya kata ada kemungkinan berkaitan dengan kes-kes rasuah yang mungkin ada dekat SPRM. Mungkin. Itu assumption kita lah. Kan? Mungkin yang bukan di Kelantan tapi di Terengganu. Saya specifically sebut dekat Terengganu tau. Saya tak kata sesiapa, saya kata pembinaan tertinggi. Saya tak kata sesiapa. Tiba-tiba hari ini dalam satu blog keluarlah satu kenyataan berikut. Saya tak tahu, tuan-tuan boleh verify, terima kasih. Tuan-tuan boleh verify daripada blog berikut, tapi dia bagi dengan dokumen-dokumen sekali. Baik, kita baca. Salah guna kuasa Menteri Besar Terengganu jual tanah kerajaan bernilai 29.3 juta ringgit kepada NGO Khairunisa dipengerusikan isterinya dalam hanya 500,000. Maksudnya tanah tu nilai dia 29.3 juta. Ada satu NGO Khairunisa ni. Khairunisa ni adalah Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Terengganu, Khairunisa tau. Dan pengurusinya adalah isteri kepada Menteri Besar Terengganu. Dan NGO Khairunisa ni dapat tanah tu dengan harga 500,000 je. Okey, ini daripada thecorporatesecret.com. So, tanah strategik di kawasan bandar dan berkepentingan rakyat seluas 11,299 meter persegi di batas baru bernilai 29.3 juta dijual kepada isteri wakil rakyat PAS dengan hanya 500,000. Dia bukan dijual sebenarnya, premium dia 500,000. Dia dijual ni pun dia guna inverted comma, dijual. Keputusan yang tidak bertanggungjawab itu dibuat oleh Menteri Besar Ahmad Samsuri Mokhtar dan Ahli Majlis Mesyuarat Negeri untuk kefaedah dan kepentingan isteri-isteri mereka. Rekod pendaftar tanah Kuala Terengganu mencatatkan terdapat dua pihak yang tidak bersetuju tanah itu diserahkan kepada Persatuan Wakil Rakyat dan Bekas Wakil Rakyat PAS Terengganu, iaitu singkatannya Khairunisa. Pertama, pendaftar tanah Kuala Terengganu pada 10 Februari 2019 menyatakan tidak memberi pertimbangan kepada permohonan tersebut, permohonan isteri wakil PAS kerana tanah tersebut telah dibuat pengambil alihan pada tahun 2005 dan diluluskan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 21 Jun 2006 bagi tujuan disimpan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara bagi maksud tujuan awam dan diwartakan pada 28 April. Maksudnya tanah ni dah diwartakan pada tahun 2011 tetapi kemudian dinyahwartakan dan dijual kepada NGO ini. Dan ini dokumen tersebut kalau dekat YouTube boleh nampak dokumen itu. Dan ini antara bantahan Seksyen 62 KTN Kanun Tanah Negeri maksud untuk tujuan awam iaitu bangunan guna sama kerajaan negeri dan menetapkan bahawa Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri atau pegawai-pegawai yang mengganti pemegang jawatannya hendaklah menyelenggara tanah reserve ini. Pengambilan tanah ini telah pun diselesai dan telah dibuat ukuran halus oleh JUPEM dan telah dikeluarkan lot. Tanah ini telah diangkat untuk pewartaan dan pemasyuran dalam fail. Warta telah dikeluarkan sebagaimana salinan dikembarkan. Warta bil bertarikh 28 hari bulan 4 2011. Keadaan tanah kosong dan tiada sebarang binaan yang didirikan. Syur permohonan ini tidak dipertimbangkan kerana telah diwartakan sebagaimana salinan warta yang dikembalikan dalam ini diangkat bagi maklumat dan tindakan jua. Okey, itu dokumen dia. Tuan-tuan, saya tak kata ya, saya kata tidak. Saya hanya membaca daripada blog berikut dan dah dikemukakan surat-surat berikut. Setahu saya, ini antara perkara yang sekarang ini sudah mula berada dalam siasatan. Soalan dia, sangkut tak sangkut satu hal lah. Kedua, Menteri Besar Terengganu kena jawab ni. Saya tak kata ya, saya tak kata tidak, tapi Menteri Besar Terengganu kena jawab lah isu ni. Benar ke dakwaan sedemikian? Benar ke nilaian dia 23 juta? Benar ke sebenarnya premium 5.87 juta tetapi diberi kepada Khairunisa hanya setakat 500,000? Ataupun itu hanya sekadar permulaan yang balance nanti-nanti? Mungkin kita tak nafikan. Tapi bagi penjelasan, bagaimana benda ni terdedah Is? Yang tu saya tak cerita lah, saya hanya baca je. Tiba-tiba hari ini Hadi kata dia kan okey, saya cerita 2-3 hari lepas dia cerita bahawa ada wakil kerajaan Madani jumpa dia. Sebelum itu saya dah dedah kan. Dia kata wakil kerajaan. Dia kata
daripada dalam PKR lah, dia katalah, dia cakap macam tu, Tuan Ibrahim Tuan Man mengesahkan. Saya kata tipu, dan benda itu bukan berlaku sekarang. Saya kata benda itu saya tahu bila berlaku, saya tahu siapa yang jumpa dia, saya tahu apa yang dibincangkan. Saya cabar Haji Hadi dedahkan. Hari ni dia cakap, tuan-tuan, dia kata apa? Tawaran PAS sertai kerajaan bukan dibuat baru-baru ni. Setelah penafian demi penafian dibuat oleh pihak kerajaan, Abdul Hadi akhirnya menjelaskan perlawanan itu bukan dibuat baru-baru ni. Betul tak cakap saya? Sebaliknya, Hadi kata tawaran yang ditujukan kepadanya sebagai wakil PAS untuk menyertai kerajaan dibuat berakhirnya pilihan raya umum ke-15 tahun lalu, sebelum penubuhan kerajaan pun. Dia juga menegaskan tiada tawaran yang dibuat katanya kepadanya selepas itu. Maksudnya tak adalah daripada DAP ke, Lim Kit Siang ke, daripada PKR ke, daripada UMNO ke kepada dia. Tak ada. Saya dedahkan itu bukan kepada dia, kepada tim B yang akan melawan dia. Ada orang tulis kat dalam Facebook, ini angan-angan Mat Jenin Iswardi, konon-kononnya ada tim B di dalam PAS. Tak percaya dulu kita cerita pasal apa, satu tim yang akan tinggalkan PAS yang jadi amanah sekarang ni, orang tak percaya kan. Dia juga menegaskan tiada tawaran yang dibuat kepadanya selepas itu. Maksudnya lepas bentuk kerajaan tak ada. Tawaran lepas kerajaan dibuat selepas pilihan raya yang terbaru tak adalah. Maksudnya tak adalah. Ahli Parlimen Marang itu berkata semasa menjawab soalan. Okey, baik. Kan saya kata semalam kan, saya kata Hadi tipu, Tuan Ibrahim Tuan Man tipu. Betul tak apa yang saya cakap? Pertemuan itu saya tahu bukan masa kerajaan. Sebab itu apa orang kata, Zahid tak tahu. Sebab itu Rafizi tak tahu. Sebab itu Anwar Ibrahim tahu. Tapi pada masa itu bukan kerajaan tengah dibentuk. Dan ada perbincangan tersebut. Dan saya kata saya tahu siapa bawa, siapa perbincangan apa, di mana, pukul apa saya tak ingat lah, tarikh. Dan saya kata mereka tipu. Hari ini saya benar. Saya cabar mereka dedahkan. Dia orang tak berani dedahkan. So malam ini saya cerita, tuan-tuan. Yang berjumpa dengan Hadi Awang itu adalah seseorang yang sangat berkuasa. Tapi cerita ni tak adalah apa orang kata secret sangat. Senang terus terang macam ni lah, tuan-tuan. Ni bukan Agong yang jumpa, bukan Agong bukan Agong yang jumpa kan? Tetapi influential untuk membentuk kerajaan daripada kayangan. Itu ayat saya boleh bagilah. Saya pun kena jaga kepentingan saya juga. Daripada kayangan, tapi bukan Agong. Okey? Kena faham yang itu dulu. Saya kata orang yang influential untuk menentukan kerajaan dan membentuk kerajaan. Dan perkara ini diserahkan oleh Yang Bertuan Agong kepada PAS waktu nak bentuk kerajaan dahulu. Ingat tak? Yang disebut cukup jumlah tu kan? Ingat masa tu? Okay? So yang bawa cerita ni sebenarnya saya saja. Kenapa saya tak sebut hari tu? Kau kata alah wakil kayangan. Alah yang tu kita pun tahu. Kenapa kau tak cerita itu? Sebab saya nak tengok Hadi ni berani tak berani dia jawab. Kan saya cakap orang kata saya menipu. Saya nak tengok Hadi ni berani tak berani dia jawab. Berani tak berani disebut siapa? Berani tak berani dia sangkal bahawa dia dah derhaka. Orang tu personally jumpa Hadi. Siapa? Yang tu saya dah bagi hint lah. Dia bukan orang biasa, orang daripada kayangan. Saya dah bagi hint ni. Siapa tu tak penting, tapi bukan Yang Bertuan Agong. Perbincangan itu ada untuk tujuan apa? Antara lainnya Melayu lah, Islam lah. Itu yang paling utama. Islam lah tu utamanya. Itu yang utama. Tapi Hadi tak nak. Akhirnya kenapa dia buka cerita? Itu sebenarnya lebih penting. Kenapa dia buka cerita sekarang ini? Saya dah cakap dia buka cerita sekarang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni cerita November tahun lepas. November tahun lepas. Kenapa ini bulan Julai? Ujung Julai, Jun dah dibuka cerita. 6 bulan, 7 bulan baru nak buka cerita. Basi dah, tuan-tuan. Kenapa? Sebab saya dedahkan hari itu ada satu tim B berjumpa dengan broker UMNO
daripada PAS berjumpa dengan broker UMNO untuk nak membentuk kerajaan bersama dengan kerajaan Madani, dan mereka memerlukan certain fund bagi jatuhkan Hadi Awang supaya boleh bawa PAS menyertai kerajaan Madani ini. Itu yang digegar tu tuan-tuan. Lepas itu timbul pula si Nick Abdul bawa Sambul jumpa PMX. Keluar cerita hari ini di Terengganu. Saya sebut hari itu berkenaan dengan kepimpinan di Terengganu. Cuma saya tak tuduh MB MB kena jawab. Kalau betul, kalau tak betul, saya akan bawa live, saya kata tak betul. Ini jawapan MB, saya bawa. Tapi wartawan-wartawan yang menonton saya punya live, pergi tanya MB Terengganu tentang dakwaan berikut. Benar atau tidak? Dan kalau tidak benar, kalau benar, tolong orang-orang Terengganu buat report SPRM kepada MB Terengganu. Tolong. Terima kasih. Tolong. Ada orang tanya saya, Is, bila PAS nak berpecah? Bila PN nak berpecah? Lama sangat menunggu. Ya Allah, tuan-tuan. Tengok live saya tiap malam. Kita tanam mangga. Jangan expect kita tanam hari ni, esok dia tumbuh buah jadi mangga. Sabar. Saya sabar bertahun, 3 tahun, 4 tahun saya sabar. Nak tunggu PMX jadi Perdana Menteri. Berapa kali orang panggil PM tepi. Daripada PMX jadi Perdana Menteri ke-8, Perdana Menteri ke-9. Ni Perdana Menteri ke-10 baru jadi. Kita tunggu 20 lebih tahun. Apalah kita barang kita nak tunggu sedikit masa lagi.